Jadi kalau perkataan ni yang mengelirukan, nampak serupa dengan makhluk pun ada juga orang guna gitu, untuk Allah SWT ni mudahlah penawar dianya, iaitu tidak serupa dengan makhluk. Sebab dia tak say kata wa yuhadzirukumullahu nafsah, yani azabah, misalnya dia tak say takwil lagu tu, sebab kita tidak tahu apa maksud dia sebenarnya, takut tidak tepat apabila kita takwil. Jadi kita baik serah ke dia lah. Cumanya secara umum kita boleh tafsirkan, kita boleh terjemahkan hak asas lah dari segi bahasanya. Yang maknanya dari segi bahasa tu tidak kata lebih menyerupai manusia, lebih menyerupai makhluk. Misalnya diri, diri sesuatu. Jadi hakikat sesuatu, hak tu lebih sesuai. Paling dalam banyak-banyak tu kita ambil hak tu, sebab hak tu paling dekat. Sebab kalau kita ambil nyawa, tak, tu lebih serupa. Jiwa boleh juga nafsu, tu kalau tidak sesuai, hak asas dia, makna asas. Kalau tidak, kita nak terjemah lagu mana? Tak ada terjemah lah. Kita kena kata Allah menakutkan kamu dengan nafsnya. Jadi nafsnya tu ke dia? Boleh juga kalau nak lagu tu. Tetapi nafs itu dalam bahasa Arab gitulah, ada banyak makna. Hak makna yang paling asas, paling utama, iaitu diri ataupun hakikat diri dia. Jadi kita ambil tu. Supaya juga tangan ada banyak makna misalnya, ataupun lain-lain lagi ada maknanya. Banyak makna, kita ambil makna yang paling umum dan paling asas dalam bahasa tu. Kita terjemah gitu, tetapi dengan i'tiqad bahawa Allah tidak menyerupai makhluk, gitu. Jadi ayat yang kedua ni cerita Nabi Isa. Sebab Nabi Isa ni kan orang buat Tuhan dia, orang percaya dia sebagai Tuhan. Nabi Isa kata, ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Mana kalau dia ni Tuhan dah, tak payahlah dia tahu dah hakikat dia. Ni suku, Tuhan suku, dia suku. Diri Tuhan suku, diri dia suku, tak ada kena-mengena. Kalau hak tu lah boleh juga agak-agak, boleh juga kias. Tidak. Nabi Isa kata tidak, aku tak tahu. Engkau tahu apa yang ada pada diriku. Aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Tak tahu. Engkau maha mengetahui perkara ghaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Aku tak ajar mereka selain daripada apa yang engkau suruh aku ajarkan kepada mereka, iaitu kamu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu. Jadi itu hak Nabi Isa kata. Sesok daripada mahsyar, sesok gitulah keadaannya. Jadi bangkit semula, hak ni Tuhan tanya lagu mana ni? Adakah kamu ajar lagu tu? Padahal Tuhan tahu dah. Tidak. Mana nak ayat Nabi Isa di hadapan pengikut-pengikut, hak kata dakwa pengikut dia berjuta-juta tu, dak. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Aku menyaksikan mereka selagi aku ada di kalangan mereka. Sekat ada tu tahulah lebih kurang. Tak ada pada masa tu nampak orang yang kata aku ni Tuhan. Bila engkau mengambil nyawa, ataupun bila engkau mengambil aku, kunta antar raqib alaihim, engkaulah yang mengawasi mereka. Engkaulah yang tahu. Aku tak tahu. Kalau dia Tuhan, dia mesti kena tahu semua, barulah Tuhan. Dia tak tahu. Banyak perkara dia tidak tahu. Gitulah. Ini dialog Nabi Isa. Nabi Isa kata, maknanya Nabi Isa tidak mengaku dia Tuhan. Dia supaya Nabi kita juga ajar manusia Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Jadi naknya kepada dia nafsi, nafsah. Dan banyak lagi dalam ayat Quran yang lain, nafs ini untuk Allah digunakan. Jadi kalau orang kata tak boleh kita nak guna nafs ni untuk Allah, sebab nafs ni banyak makna, misalnya mana nafsu, makna jiwa, makna nyawa, macam-macam, kita tak ada. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sendiri guna untuk dia.
Dan makna asas dia, makna utama dia hak tu. Begitu. Sebab kita katalah, sebab kita kata orang baru ni kita sebut dah, dalam bahasa Melayu orang boleh. Hak nyawa kita ni hak orang belaka. Apa benda hak kita pun hak orang belaka. Kita kata orang tu maksudnya Tuhan. Dari segi bahasa Melayu boleh. Tapi kita tak boleh kata hak manusia tu maksudnya Tuhan. Tak boleh nak begitu. Tapi orang lebih luas makna dia. Nanti akan datang kita akan jumpa syakhs. Jadi boleh juga guna syakhs untuk Allah. Syakhs itu makna diri juga, orang dan sebagainya boleh. Lepas tu Imam Bukhari buat marilah hadis, beberapa hadis. Ma min ahadin, tidak ada seorang pun, ma min ahadin, tidak ada siapa pun, ataupun tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah. Jadi makna tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah. Maksudnya Allah tu masuk dalam, kalau kita kata dalam istilah tu, orang lah, bukan orang dengan maksud manusia dah. Sebab ni istithna ni, kecuali tu, tidak ada sesiapa pun. Tapi boleh mengelirukan lah, tak usah terjemah lagu tu lah. Kita terjemah tadi molek dah. Tidak ada sesiapa pun ataupun seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah. Begitu cukup dah. Gitu. Sebab itulah dia mengharamkan segala perkara yang keji. Sebab dia cemburu itulah. Itulah cara dia cemburunya. Dia tidak kenal kita buat benda yang keji. Dan tidak ada sesiapa pun yang lebih suka dipuji daripada Allah. Allah lah yang paling suka dipuji. Tidak ada sesiapa pun yang lebih suka dipuji daripada Allah. Jadi orang lain suka puji, tapi puji manusia tu ada kalanya betul, ada kalanya tidak betul. Dia tidak layak, tak padan secara tu. Ada kalanya layak, padanlah dengan dia secara tu pujian tu. Tetapi Tuhan paling suka dipuji. Apa maksud dia tu? Tuhan tak apa, dia suka orang puji dia. Tapi makhluk tak boleh. Makhluk tak boleh. Apalagi benda yang tidak ada. Kalau ada pun dia kena peringat, sebab boleh jadi rosak dari segi hati dia. Tapi Allah SWT tidak. Apa maksud Allah SWT paling suka dipuji? Maksudnya dia paling suka buat benda yang molek-molek, sempurna. Sebab puji-puji ni orang baru puji seseorang, tapi bila dia buat sesuatu yang sempurna, yang molek, yang istimewa, yang berbeza daripada yang lain, baru orang puji lebih daripada yang lain. Begitu kan? Begitu juga Allah SWT. Mana segala hak dia buat tu patut dipuji belaka. Mana istimewa belaka, kena belaka. Jadi kita tak boleh kata tu dia buat neraka, tu dia buat azab, dia buat gitu gini. Hak tu serupa dengan pendidik lah juga, ayah ataupun mak. Dia kadang-kadang pukul anak dia. Kalau tak pukul tu bahkan jadi tidak sempurna pendidikan dia. Pukul tu jadi molek dah. Jadi kemudian bila anak tu berjaya, dia dipuji kan. Padahalnya semasa proses dia mendidik anak dia, dia pukul anak dia tu. Jadi kita tak boleh kata pukul tu tak molek, tak patut dipuji. Bahkan patut dipuji juga. Kita tak boleh kata tu tak patut dipuji lah, tak molek. Kalau tak ada pukul misalnya, dia akan jadi tak molek budak tu. Gitu. Begitu juga neraka, dia adalah suatu yang mesti, suatu keperluan. Sebab hidup kita ni bukan terhad setakat dunia ni saja, sampai ke akhirat. Sebab kalau orang mukmin, suk dia ni bukan dalam neraka, dalam syurga. Tetapi dia tidak boleh pergi dalam syurga terus selagi dia kotor. Nak bersih tu lagu mana? Nak tak nak dia kena duduk dalam neraka. Itu tepat je.